Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, isu melibatkan sistem pendidikan negara tidak seharusnya dipolitikkan. Demikian tegas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg semasa majlis penutupan pertandingan aneka bola sekolah-sekolah menengah persendirian Cina peringkat nasional ke-10 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK di sini pada Khamis. Premier Sarawak turut menegaskan perkara itu boleh mengundang persepsi negatif, terutamanya terhadap pembangunan negara. Tapi jangan politik lah. Kalau politik dia action, reaction, tidak habis oh. And then the country will go down. We want the country to go up. For Sarawak, we want Sarawak to come up. So far, so good under GPS. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan pertandingan aneka bola sekolah-sekolah menengah persendirian Cina peringkat nasional ke-10 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Khamis. Dalam pada itu, Premier Sarawak menambah pendidikan boleh dijadikan sebagai sebuah alat untuk membangunkan negara, terutamanya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. But if you do education as a basic requirement for us to uplift our standard of living, then education is a tool for us to move forward. Turut hadir dalam majlis itu ialah Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti, Timbalan Presiden The Sarawak Association of Private Chinese Second Management, merangkap Jawatankuasa Pertubuhan, Datuk Richard Wee Liang, Ciat serta div-div koman yang lain. Dalam ucapan sama, Premier Sarawak memberitahu Kerajaan Sarawak akan memberi peruntukan sebanyak 10 juta ringgit kepada sekolah persendirian Cina setiap tahun. Jelas beliau, kerajaan negeri memandang serius terhadap pendidikan pelajar di negeri ini, termasuk pendidikan sekolah-sekolah persendirian Cina. For that, we support Chinese school. We give them 10 million. Every year, 10 million. From now on, next year also 10 million. Kalau tidak, Datuk Vincent will ask me, mana 10 million? Not only I give money, the Sarawak government also give land to the Chinese school. So that you can generate your income. And Chinese also build school rural areas. Premier Sarawak menambah, Kerajaan Sarawak juga mengiktirafkan sijil peperiksaan bersatu UEC selain menguasai bahasa Mandarin. That's why for us in Sarawak we recognize UEC. Now the global power include China. China is a big market. If you want to sell your palm oil to China, you must know Mandarin. If you want to get investment from China to Malaysia, for that matter to Sarawak, you need Mandarin. How to learn Mandarin? Go to Chunghua School. You know, it is an advantage for you to know Mandarin, you know English, you know Bahasa, you got 3 languages there. And you can also learn French, other international languages. Because the command of language will bring you to get more knowledge.
Di muka belah, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK komited dalam menyelesaikan isu kewarganegaraan termasuk menambah baik prosedur permohonan. Timbalan Menterinya Muhammad Razif Sitam berkata KPWK telah mengadakan beberapa perbincangan dengan Kerajaan Persekutuan mengenai isu tersebut agar permohonan yang telah dikemukakan dapat diluluskan. Sarawak di bawah kementerian kita bersama dengan Wakil Instruksi Datuk Pertimah, kita telah beberapa kali berjumpa dengan Kerajaan Persekutuan menyuarakan, mencadangkan, memohon agar permohonan kewarganegaraan dari Sarawak diberi kelulusan. Kalau ada dokumen-dokumen yang tidak lengkap, ia akan dipulangkan melalui JPN, Jabatan Pendapatan Negara, untuk disalurkan semula kepada pemohon-pemohon untuk dilengkapkan. Beliau berkata demikian dalam sesi Town Hall Tekad Perpaduan Penuhi Harapan sempena sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 di Dewan Serbaguna Sentex Muka pada Khamis. Selain Muhammad Razif, sesi tersebut turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine. Beliau juga menambah pemberian status Bumi Putera kepada mereka yang mempunyai salah seorang bapa atau ibu bukan Bumi Putera di Sarawak turut dibincang dan ditambah baik. Mengenai isu Bumi Putera tadi, kalau bapaknya Cina, maknya Melayu contoh, yang ikut bapak, maknanya bukan Bumi Putera. Di peringkat Kerajaan Sarawak ada dibincangkan cadang-cadangan supaya kalau maknya Cina ke bapaknya bukan Bumi Putera salah satu, kita cadangkan untuk status Bumi Putera. Sama juga dengan status K. Yang K lahir di sini, K ini adalah anak Sarawak. Kalau mun bapaknya orang Semanjung kah, orang Melaya kah, maknya orang situ, jadi itu pun dah ditambah baik untuk diiktiraf sebagai Bumi Putera Sarawak. Dalam sesi town hall sama turut diutarakan adalah mengenai masalah pelajar tercicir, terutamanya pelajar yang tidak berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi perlu ditangani dengan segera. Adun Telian Royston Valentine berkata masih ada pelajar yang cemerlang dari segi pendidikan tetapi tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ekoran masalah kewangan keluarga. Justeru beliau telah menubuhkan satu biro khas untuk bidang pendidikan bagi membantu pelajar di bawah konstituensi untuk mendapat peluang pendidikan khususnya kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Di bawah Biro Pendidikan saya ada cadangkan ada 4 section, ada 4 program utama, iaitu yang pertama adalah 57 classroom. Saya masih lagi gunakan 57, itu adalah nombor DUN saya 57. 57 classroom adalah untuk kelas tuition percuma. Minggu depan dia buka. Dalam tempoh 1 tahun ini saya bersama dengan pihak biro dan pihak PPD telah menyusun atur persiapannya untuk kita adakan pusat tuition percuma untuk anak-anak di Mukah ini. Di bawah biro yang sama, Royston turut mengumumkan inisiatif-inisiatif lain untuk mengatasi masalah pelajar tercicir, termasuk program pembangunan bakat pelajar, bantuan lanjutan pelajaran kepada pelajar kurang berkemampuan dan bantuan makanan percuma semasa hari peperiksaan penting. Saya suka untuk ingatkan juga kepada rakan-rakan, kepada ibu bapa dan sesiapa sahaja yang ada dalam Dewan ini, malahan dalam program di luar pun saya ada sebut. Apabila disebut bantuan, ianya adalah untuk golongan yang amat memerlukan. Jadi kebanyakan bila saya lihat, apabila saya buka untuk permohonan, sorry to say, saya tak nak, maaflah kalau menguris perasaan, ada di kalangan pemohon ini, ibu bapa dia bekerja, ada gaji yang tinggi, guru, ada bekerja ketua-ketua jabatan dan sebagainya, masih juga memohon bantuan dengan kata lain mencuba nasib lah. Manakala di Bau, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Heriginep menyerahkan cek peruntukan daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR kepada Persatuan Penganut Dewa Long Hua Kong Musi pada Khamis. Geran berjumlah RM100,000 untuk tahun 2023 itu diperuntukkan bagi kerja-kerja naik taraf tokong persatuan tersebut.
Terdahulu, beliau yang juga Adun Tasik Biru hadir ke program kempen derma darah dan penyerahan bakul makanan kepada penderma darah anjuran Persatuan Penganut Dewa Long Hua Kong Musi dengan kerjasama Bank Darah Hospital Bau. Pada hari sama, Datuk Henry turut menyampaikan geran berjumlah RM80,000 kepada Spiritual Assembly of the Bahais Kampung Atas Singgai. Penyerahan geran yang disalurkan melalui peruntukan UNIFO ini bertujuan untuk kerja-kerja naik taraf kemudahan di rumah ibadat tersebut. Laporan selanjutnya, Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapii dan Adun Simunjan Oladris telah hadir menyerikan majlis sambutan Hari Kebangsaan Kembara Merdeka 2023 di Simunjan pada malam Rabu. Rodiah dalam ucapan ringkasnya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Simunjan dan sekitar kerana sama-sama hadir menunggu ketibaan detik 12.30 malam bagi menyambut Hari Kebangsaan kali ini. Dalam majlis sama, beliau turut menyerahkan bendera jalur gemilang kepada pihak polis Diraja Malaysia PDRM untuk dinaikkan ketika nyanyian lagu Negaraku yang berkumandang tepat detik jam 12.30 malam dan diikuti lagu tanggal 31 Ogos dendangan Allahyarham Sudirman Arsyad dan lagu patriotik yang lain. Pertunjukan bunga api turut menerangi dan mewarnai langit Simunjan diiringi sorakan orang ramai yang teruja memeriahkan program dalam keadaan cuaca yang baik. Sementara itu, orang ramai juga turut dihiburkan dengan pelbagai persembahan menarik seperti persembahan silat, tarian, deklamasi puisi kemerdekaan, live band serta nyanyian oleh artis-artis tempatan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan majlis penutupan pertandingan aneka bola sekolah-sekolah menengah persendirian China peringkat nasional ke-10 2023 di BCCK pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.